Antara fokus Sabah, rakyat perlu mencontohi perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keharmonian berterusan. Langsung bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Ya, Zahira, rakyat negeri ini perlu sentiasa mencontohi perilaku Nabi Muhammad. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ini termasuk usahanya menjaga hubungan sesama umat Islam dan bukan Islam demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Jelasnya budi pekerti Rasulullah ini juga memberi pengajaran bahawa umat Islam perlu keluar daripada zon selesa dan mengikis sikap mudah berpuas hati dengan pencapaian demi mencapai kecemerlangan. Dalam masa sama, semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan menjayakan setiap agenda pembangunan negeri. Jelas Datuk Haji Ji, kejayaan sesebuah negara tidak dicapai dalam sehari tetapi melalui usaha berterusan dan komitmen semua pihak. Datuk Haji Ji berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tuaran 1446 Hijrah. Mengenai sambutan ini, beliau berharap ia dapat menjadi titik tolak untuk terus memperkukuh integriti, etika dan kemajuan dalam membentuk masyarakat harmoni dan sejahtera agar terus maju dan berdaya saing dalam mengangkat martabat umat, negeri dan negara. Sementara itu, di Keningau, umat Islam disaran menghayati tema sambutan Maulidur Rasul Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Ia bertepatan dengan perjuangan ajaran Rasulullah. Berucap merasmikan sambutan, Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik yang juga Adun Bingkor mengingatkan masyarakat di kawasan tersebut agar sentiasa menjaga keharmonian dan perpaduan. Terdahulu, hampir 4,000 umat Islam di Keningau menyertai perarakan melibatkan 24 kontingen terdiri agensi kerajaan, pelajar sekolah dan pertubuhan badan berkanun NGO Islam. Tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Keningau dianugerahkan kepada pengerusi Masjid Nur Hidayah Pekan Bingkor, Muhammad Yazid alias Charles Hasnan. Pameran khas Dirgahayu Tuan Yang Terutama dan Budaya Megalitik berupaya menarik lebih ramai pengunjung ke Muzium Tamadun Islam Kota Kinabalu. Pameran sempena ulang tahun kelahiran rasmi yang ke-71 Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin berlangsung hari ini hingga 1 Mei 2025. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, pameran yang dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah ini bertujuan memaparkan peranan serta aktiviti sosial dan kemasyarakatan yang di-Pertuan Negeri yang merupakan lambang perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Manakala pameran khas budaya megalitik diolah dan direka bentuk menggunakan data kajian Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dan Universiti Malaysia Sabah UMS di Long Pasir Pitang, Tambunan dan Penampang. Batuan megalitik mempunyai nilai sejarah dan hubungan sosio budaya dengan nenek moyang. Antara fungsinya sebagai batu perdamaian, batu sumpah dan batu kepahlawanan. Keunikan warisan batu megalitik berpotensi dibangunkan sebagai antara produk pelancongan sekaligus dapat memperkasa ekonomi setempat. Datuk Christina berucap demikian dalam majlis perasmian pameran khas berkenaan yang disempurnakan Tun Johar. Tun Johar turut melancarkan buku Megalitik Long Pasir, Perspektif Sains Sosial dan Kemanusiaan. Buku ini menghimpunkan koleksi manuskrip berkaitan budaya megalitik di Long Pasir, terutamanya legenda Upai Semaring. Kajian melibatkan keseluruhan kawasan Long Pasir menemukan 13 batu megalitik. Pelbagai program dan inisiatif disediakan bagi membantu memperkasa ekonomi usahawan wanita di negeri ini. Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, bagi tujuan itu Jabatan Hal Ehwal Wanita JEHWAH telah memperuntukkan 6.27 juta ringgit, manakala Yayasan Usaha Maju YUM 11 juta ringgit. Jelasnya ia bagi mengurus dan memperkasa kesejahteraan wanita melalui pelbagai pembangunan modal insan khususnya suri rumah, ibu tunggal serta usahawan kecil yang memerlukan modal pinjaman mikro. Beliau yang juga yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS mengajak usahawan wanita merebut peluang menyertai kursus, seminar atau program latihan berkaitan untuk meningkatkan kemahiran serta menambah baik perniagaan masing-masing.
Datin Julia berkata demikian ketika berucap merasmikan program keusahawanan Jehwanita 2024. Sementara itu, pengarah Jehwa Haslina Ismail berkata, tahun ini 604 peserta kursus telah dilatih melalui program berkenaan. Ia melibatkan ibu tunggal dan wanita berpendapatan rendah di 23 Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Kita mengharapkan daripada program ini juga yang kita telah latih ini akan dapat mencetus lagi satu semangat baru untuk lebih maju ke hadapan dalam bidang yang mereka ceburi. Program disertai lebih 400 peserta daripada daerah Kudat, Matunggong, Pitas dan Kota Marudu. 400,000 pengunjung dijangka memeriahkan program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah. Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas dipilih sebagai lokasi program 3 hari itu yang bermula esok hingga Ahad ini. Iswadiman Samsudin ada perinciannya. Program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah wadah untuk masyarakat mendapatkan perkhidmatan secara langsung daripada agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri. Ia juga mewujudkan saluran komunikasi berterusan antara masyarakat dengan kerajaan sekaligus memperkukuh hubungan dalam usaha membina negara yang lebih sejahtera selaras dengan agenda Malaysia Madani. Sabah menjadi lokasi terakhir PMR 2024 selepas dilaksanakan di Ibu Negara, Zon Selatan, Timur, Tengah, Utara dan Sarawak. Dengan tema meningkatkan kesejahteraan pengguna, pelaksanaan program ini diterajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ia dilaksana melalui kerjasama strategik dengan Kerajaan Negeri dan Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU, Jabatan Perdana Menteri. Melalui penganjuran PMR ini, kita dapat mendengar sendiri apakah reaksi dan juga respon daripada rakyat terhadap informasi dan juga perkhidmatan yang dilakukan oleh kerajaan. 8 program tumpuan menanti pengunjung di reruai jabatan dan agensi kerajaan. Antaranya perkhidmatan menyantuni rakyat, pameran aset agensi kerajaan, karnival kerjaya dan sesi libat urus. Turut diadakan aktiviti luar seperti pertandingan sukan elektronik dan konsert Sayangi Sabah. Mau tahu lebih lanjut? Datang sendiri. Bermula Jumaat hingga Ahad ini bermula 9 pagi hingga 10 malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan PMR Sayangi Sabah 2024 Sabtu ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Anne.